Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Masih lagi kita di dalam anugerah kehendak baik daripada Tuhan penciptakan alam. InsyaAllah pada pusingan malam ini kita senantiasa lagi duduk dengan kitab Muqarrar Al-Aqidah Al-Thaniyatu Al-Thanawiyah, iaitu kitab kelas 9 bagi anak-anak cucu kita duk mengaji belajar di madrasah-madrasah tempatan kita dengan cara seluruhnya, iaitu kitab Al-Aqidah ni. Kita telah ambil sedikit marang itu tentang masalah qawaid. Pada masalah kita nak mengenalkan akan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan berjanji kepada kita, kata siapa dia kenal nama Tuhan, beriman dengan nama Tuhan dan guna nama Tuhan dalam doa dia, serta dia tu pegang dengan teguh, kata Allah Ta'ala itu bernama dengan semulia-mulia nama, Allah Ta'ala janji kata orang tu Allah Ta'ala nak masuk dalam syurga. Maka bab ni adalah bab yang penting bagi hidup kita sebagai muslim, mukmin, muslimah, mukminah. Semua kita itu adalah berhajat kepada ini bab, berhajat kepada ini mata pelajaran untuk kita bersama-sama dapat ganjaran kejayaan
di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi, tidak ada kerusakan. InsyaAllah malam ini kita nak mula pada muka 7 itulah. Siapa dia ada buku maka mempersilakan bukalah. Iaitu kitab Muqarrar ni. Kitab Muqarrar Al-Aqidah ni kita buka. Ikhwah kita daripada negara Malaysia tu tak apalah, moga kitab ni nak buat PDF tak boleh. Kerana kitab kerajaan tak diizinkan daripada pihak kerajaan dan Jabatan Agama kita nak buat PDF. Tak boleh. Kerana dia itu masuk di dalam hukuk. Hak-hak cetak ke, hak Wizarah At-Ta'lim At-Thailandiyah. Maka tak ada gapalah kita kongsi dengan kita dengar apa supaya kita kongsi. Maka hak eloknya kita hendaklah bersama dengan kitab. Hak tu hak elok. Hak itu hak elok sekali. Dengan apa? Dengan cara yang elok kita bersama dengan kitab. Mata kita tengok, bela-bela kita itu mengambil faham, serta kita sama hati sekali dengan majlis pengajian kita ni. Mari kita tengok muka 7 tu, halaman yang ke-7, Al-Qa'idatus Tsaniyah. Kaedah yang kedua. Daripada kaedah-kaedah cara kita nak beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia kata di sini, Asma'ullahi ta'ala tauqifiyah. Nama Tuhan itu terhenti di atas wahyu. Tauqifi makna terhenti di atas wahyu Tuhan. Wahyu sama ada Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabit daripada baginda. Apa maknakah taufiqiyah tu, tauqifiyah? La majala lil aqli fiha. Tidak ada jalan bagi akal fikiran padanya. Pada gapo? Yakni tidak ada akal kita nak boleh masuk capur. Masuk capur di sini makna nak meletakkan nama Tuhan, kata nama Tuhan ni nama ning. Nama Tuhan ni nama ning, nama Tuhan ni nama ini, tak boleh. Hanya akal kita nanti faham, nanti mikir, nanti reti apa yang Allah Ta'ala khabar mari di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerja akal dalam masalah nama Tuhan ni kita kena ambil akal kita sebagai nak faham akan isi kandungan wahyu Tuhan tentang nama-nama Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Nak lebih daripada ini tidak boleh. La budda wa an takuna ma'rifatuha min khilalil adillati syar'iyyah. Apa makna kata la majala lil aqli fiha tu? Apa makna? Ia tafsir pula. Baca lah dengan sukunkan ya tu. Itu makna kita nak tafsirkan perkara belakang daripada tu. Ada pun ayu makna istifham. Ayu makna istifham. Tu adik-adik pelajar, ikhwah-ikhwah kita nak mengaji bahasa Arab tu kena mendetail lah sikit sini. Baca ai dalam tafsir, dalam kitab apa-apa apa supa. Kalau terjemah bahasa kita iaitu gitulah. La budda, pasti. Makna kata tak dapat tidak, nafi campur dengan nafi tubik jadi isbat. Tu kaedah dia lagu tu. Wa an takuna ma'rifatuha, dan bahawa adalah mengetahui akan dia, akan gapo, akan nama Allah Subhanahu wa taala tu min khilalil adillati syar'iyyah, daripada jalanan. Khilal bermakna tariq. Jalan ni dalil-dalil syar'iyyah, dalil syarak. Dalil syarak ni makna gano? Makna kata dia bayan minal Qur'ani wa sahihis sunnatil mutahharah. Daripada Al-Quranil Karim dan daripada hak yang sah, sabit
daripada sunnah yang suci. Maka kita nak mensabitkan akan nama Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita kena dengar daripada jihad mana? Yakni jihad syar'i, hak syarak. Syarak ni mana? Daripada Alkitab, daripada As-Sunnah. Tapi sunnah hak mana? Sunnatus sahihah. Sunnah hak sahihah ni makna macam mana? Makna sunnah hak sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itlaq sunnah tu, itlaq sahih, maka istilah hak mutaqaddimin. Mana hadis hasan duk dalam tu? Kerana mutaqaddimin, makna kata orang dulu belum daripada pembagian Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, hadis terpecah kepada as-sahih wal dhaif. Sahih wal dhaif. Maka ulama kita tulis di dalam kitab ni takut kita jadi keliru. Maka dia kata wa sahihis sunnatil mutahharah. Makna macam mana? Makna kata hadis yang makbul. Tak kira mutawatir ataupun ahad, kedua-dua ini boleh kita menyabit belaka di sisi ahli sunnati wal jamaah akan nama-nama Allah Ta'ala. Akan nama-nama Allahu Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh. Kenapa boleh jadi gitu? Wa hadza li asbabi. Ini perkerjaan ni, nak ayat kata nama Tuhan ni dia tauqifiyah ni ada beberapa sebab. Minha, setengah daripada sebab-sebab tu, annaha min umuril ghaibi. Yang pertama sekali, bahwasanya nama Allah Ta'ala itu termasuk daripada pekerjaan urusan ghaibi. Perkara yang ghaib. Apa makna perkara yang ghaib? Perkara yang ghaib makna perkara yang akal kita pergi tidak sampai. Itu makna perkara yang ghaib. Pasti kita kena tupai, kena berhajat kepada wahyu Tuhan. Sama ada wahyu itu Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua tu lah. Barulah kita sampaikan kepada hakikatul ghaibi. Kalau tidak, tak boleh. Nak siapa tak pergi. Akal kita tak membawa pergi pada situ. Akal kita dalam masalah ghaibi, kerja dia nanti faham, bukan nanti tunjuk. Kalau perkara yang hissi, mana perkara yang boleh kita tengok dengan penderaan lima mata kepala, boleh kita pakai akal kita. Kita tengok kata benda ni janguk, benda ni tak janguk, benda ni huduh, benda ni gitu gini, boleh kita keputusan boleh dengan akal fikiran. Akan tetapi masalah ghaibi, ni tak boleh. Maka mukmin yang beriman, inti hak besar sekali perkara yang ghaib. Sebab tu Tuhan sebut di awal-awal Quran kita. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian allazina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib. Salah satu daripada perkara yang ghaib iaitu asmaullahil husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang elok. Dengan sebab itu kaedah di sisi ahli sunnati wal jamaah yang duduk di atas bantasan salafis salih, makna kata nama Tuhan masuk dalam bab tauqifiyah. Makna kena dengar syarak, kata Tuhan nama ning, Tuhan nama ning, Tuhan nama ning. Emo daripada Quran, iaitu dengan pada Tuhan sendiri, emo daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Annaha min umuril ghaibiyah la ya'lamuha al-khalqu. Tidak mengetahui akan nama Tuhan itu oleh hamba. Al-khalqu itlaq. Lafaz khalq makna lafaz masdarun, akan tetapi nuknya di sini wa iradatu al-maf'ul. Makna khalqu di situ bermakna makhluk. Tak mengetahui akan nama Tuhan itu oleh makhluk. Makhluk hak ditaklifkan iaitu hak utama sekali iaitu an-nas, iaitu manusia. Iaitu siapa? Iaitu an-nas, al-ins, manusia ni lah. Tu. Juga jin pun masuk dalam ni juga. Jin pun kena beriman juga dengan nama Tuhan. Maka majlis kita ni seolah kata jin Islam pun senantiasa ada berikuti sama dengan kita.
Dan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala pun sama mengikuti kita. Dengan sebab itu kita bukan sejenis daripada manusia lah yang kita duk mengaji belajar akan urusan tentang masalah kita nak mengenalkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala mengikut bantasan salafis salih. Illa an ayyu'allimahumullahu iyyaha min khilalil wahyi ilal anbiya'i war rusul. Tak mengetahui oleh makhluk tadi itu sehingga mana? Hingga mana illa di sini istisna tu baik pada la ya'lamuha itulah. Malaikat bahawa mengajar akan makhluk itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan perkara tersebut. Iyaha ai kena kepada asma'ullahil husna. Nama Tuhan hak yang elok tu, hak yang mocok ke elok ke tu. Daripada mana? Min khilalil wahyi, daripada jalannya wahyu. Daripada jalannya al-wahyi. Daripada ni tak boleh pandai-pandai. Wahyu ni katanya ahli tafsir makna urusan yang cepat dan halusi sampaikan kepada manusia dan dia itu sangat berat. Itu wahyu. Perkara yang cepat sampai kepada manusia serta dia halusi tapi dia berat. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila wahyu turun di atas dia peluh. Apabila dia duk tahu uta tadi tu jadi celuk kaki dia masuk di dalam tanah dalam pasir. Sahabat ada tepi tahu kata ini adalah sekarang wahyu turun di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil daripada Quran kata wahyu ni benda berat, Tuhan kata inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Berat. Sebab tu Quran apabila turun di atas bukit dia hancur tu, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, pecah tu. Tapi turun di atas orang tak erti gapo seumpama kebanyakan daripada manusia ni gitu. Maka kita ni jangan buat cuai gitu, tak boleh. Daripada jalannya wahyi kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Kepada mana? Kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Ya. Nabi dapat wahyu tapi dia tidak kena jihad. Rasul dapat wahyu, dia kena jihad di atas wahyu hak dia bawa tu. Itu adalah perbezaan di antara dua perkara yang wajib kita orang Islam kita mengetahui dan tahu sebagai pegangan yang sahih, pegangan yang betul daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Itu yang pertama. Sebab yang pertama jadinya nama Tuhan itu tauqifiyah. Yang kedua, anna aqlal insan qasirun la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu Allah Ta'ala minal asma'. Bahawa sesungguhnya akal manusia, akal seseorang manusia ni qasirun. Apa makna qasirun? Tersakat. Akal manusia walaupun nak bijak setara mana dia tersakat. Al-uqul laha haddun taqifu indahu. Akal manusia ada sakatan yang dia berhenti di tahap dia. Dia nak pergi tak boleh. Banyak perkara daripada perkara-perkara yang boleh manusia itu tengok. Yang pertama, akal itu nak royak kata tak tahu belaka, bahkan dia itu terhenti di atas benda yang nipis. Kita tak tahu kata kita ni esok nak buat gapo, tahu. Sedangkan kita ada akal, tahu tak esok nak buat gapo. Terkadang hak kita rancang benda hak berlaku mari tak supang kita rancang. Tahu ke tak kata kita nak mati di tanah mana? Tak tahu, sedangkan kita ada akal. Banyak perkara-perkara yang akal kita itu nak pergi tak siapa. Itu sesama makhluk. Hidup pun makhluk, mati pun makhluk, esok pun makhluk.
Masa duk dalam masa ni pun makhluk, lagi akan datang pun makhluk. Kita pergi tak siapa. Nak lakah pergi tak siapa. Apatah lagi dengan bab Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu orang yang jadikan akal sebagai imam dalam masalah nama Tuhan dan sifat Tuhan, perwaktan Tuhan, dallas sabil, adalah sesat jalan. Hak ning tak sah kacau lawan. Lawan pun saja ya. Seolah kata kikir besi. Ya tak ada dalam dunia ni gigi manusia nak lebih keras daripada besi. Tak sah kacau. Kacau pun sakit diri ya. Akal manusia dalam bab ghaibi pasti kena jadi makmum, jangan jadi imam. Tak kira dalam bab nama Tuhan, sifat Tuhan, perwaktan Tuhan, sebagai makmum. Nanti rakaat turut wahyu, nanti sujud turut wahyu, nanti iktidal sekali dengan wahyu. Kalau tidak, nascaya jadi rebahlah kita. Kalaulah akal seseorang manusia sampai kepada hakikat kebenaran ahli falsafah, pakat berimej belaka. Tak ada lah tu. Nampak tu tak? Tak payah Tuhan hantar Quran mari, hantar apa enggak akal dak ada siap dah. Tak. Tak pada. Tu. Annal aqlal insan qasirun. Qasir. Ni kita kena buka telinga kita. Buka dada kita. Cuba kita mikir tengok dengan ilmu pengetahuan, maklumat yang masuk di lubang telinga kita. Cuba kita kira tengok. Akal ini ada garisnya ke tak ada garisnya? Kira tengok. Jangan kita jadi sebagai binatang ternak ke tak ada guna akal. Tak boleh. Ikut orang heret hidung tak boleh lah tu. Dengar, mikir. Dengar, mikir. Baru tu baik natijah. Nampak tu tak? La yumkinuhu, tak mungkin sama sekali. Idraku ma yastahiquhu Allah Ta'ala minal asma'. Tak mungkin dia itu nak idrak, nak boleh reti, nak boleh melimpukti akan barang yang mustahak, yang patut layak Allah Ta'ala itu daripada nama-nama Tuhan. Tak ada. Nak buat tak boleh lah tu. Nak pergi tak boleh. Nak pergi tak kena. Kalau kacau pergi pun tak kena supaya dengan orang tak nampak. Kalau kacau dia nak jalan sendiri pun dia tepuh dia, lah mana dia kena panggil orang pimpin dia. Ya lagu tu. Kita tak kuasa, jangan kita duk kacau nak buat. Tak boleh, kita kena minta tolong. Tupai dengan gambar, dengan wahyu Tuhan. Barulah kita sapa kepada matlamat hak sebenar. Jangan jadi sebagaimana orang yang zalim kepada diri. Tahu hakikat benda kata akal ni pergi tak sapa terhadap nama Tuhan, sifat Tuhan, perwaktan Tuhan. Tapi usaha juga nak mendahului akal di atas wahyu Tuhan. Ini zalim. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata wala yuhituna bihi ilma. Tidaklah mereka itu nak melimputi dengan nama Tuhan, zat Tuhan, perwaktan Tuhan, ilmu Tuhan tu akan ilmu. Makna ilmu kita ni Tuhan beri. Tapi ilmu kita panggil ilmu muqayyadun, bukan ilmu mutlaqun. Ilmu mutlak ilmu Tuhan. Ilmu muqayyad hak Tuhan beri sikit kita. Sebab tu Tuhan tafsir kata wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Setara mana kita berasa kata banyak ilmu kita sikit lah. Sikit lah. Sebab tu masa saya duk ngaji dengan guru-guru masa luar negara hari tu, dia kata air kita ni yang kita minum masuk di dalam diri kita ni, dia masuk di dalam jasad kita tu, dia pergi di mana kata. Sampai kaya nak keluar tubik jadi najis pula tu azakumullah, kita sendiri pun tak tahu tu yang masuk pergi kana kata. Tak tahu. Maka bagaimanakah kita nak pergi ambilkan akal kita yang qasirah, yang pendek, yang pandak, yang tak sapa, kita nak pergi pada hakikat, nak pergi mendahului wahyu Tuhan. Tak ada. Ini adalah inti perbezaan di antara ahli sunnati wal jamaah dengan orang hak bukan ahli sunnati wal jamaah.
Dia duduk situ. Orang yang bukan daripada jalan ni, hak sunnah, dia akan mendahului akal dia di atas wahyu. Mana dalil kata dia mendahului akal di atas wahyu? Apabila Tuhan raya atas Tuhan, we tengok di hari akhirat esok, dia tak boleh nak tengok. Sebab apa? Pasti apabila kita tengok Tuhan, pastilah Tuhan tu seperti kita. Ini apa yang kata mendahului akal di atas wahyu. Tak kena. Benda itu tak boleh kita nak melazimi di atas Tuhan perkara tersebut. Bagaimana? Tuhan tak ada benda hak tak ada gapo sekarang. Tuhan boleh buat we ada. Cuba manusia ni nak buat semut seka pun tak boleh. Manusia ni walaupun Amerika, walaupun Yahud, walaupun Nasara, walaupun Jepun, walaupun Cina, walaupun mana pun nak buat semut seka pun tak boleh. La yakhluqu zubaban walau ijtama'u lah. Seka lalak pun nak buat tak boleh. Walaupun capur tangan. Ni cabaran daripada Tuhan. Bagaimana kita sebagai manusia nak pergi mendahului wahyu Tuhan? Tak boleh lah tu. Zalim kepada diri. Nampak tu tak? Satu bak lalu dah. Kalau bak ghaibi tentang nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, tak wahyu di depan. Kamar dia jangan dok wari, lazim tu ni pasti gitu pasti gini, jangan wari. Itu tak ada bagi Tuhan. Nampak tu tak? Itu tak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat kursi kita dok baca tu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tak boleh kita nak meliputi semua ilmu Tuhan malaikat apa Tuhan kandak. Apa hak Tuhan kandak tu Tuhan tafsir pula wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sikit saja. Bagaimana dia buat tepuk dada kita? Tak boleh buat tepuk dada gitulah, tak boleh. Nah, tak kena cara lagu tu. Zalim kepada. Nah, bal kadzabu bima lam yuhitu bihi ilm. Bahkan mereka itu duk bakit dusta perkara yang dia sendiri pun tak tahu. Ni tak boleh. Sebab tu jalan ni hak ulama kita duk mengajarkan anak cucu kita ni molek dah. Comel dah. Hak ni hak manhaj salafus salih duk di atas bantasan sunni dan al-jama'i, hak ni lah. Itu dua. Yang ketiga, li'anna al-qawla 'ala Allah bighairi 'ilmin min asyaddil muharramat. Yang ketiga dengan sebab kata bak nama Tuhan ni dia tauqifiyah. Limaza? Kenapa? Kerana bahawasanya percakapan di atas urusan di atas Allah, mana di atas urusan Tuhan. Tentang nama Tuhan ke, perbuatan Tuhan ke, sifat Tuhan ke, zat Tuhan ke, ataupun hukum Tuhan pun masuk juga. Bi ghairi ilm, dengan ketiadaan ilmu, min asyaddil muharramat, termasuk daripada sedahsyat-dahsyat perkara yang haram. Sebab tu katanya alim ulama daripada kalangan ulama Islam seluruh, tak kira ulama fiqh, ulama tafsir, ulama tauhid, ulama tu, ulama ni semua, kata orang yang bercakap tentang hal Tuhan sedangkan ia tak tahu lebih teruk daripada dosa hak mana-mana lagi. Wahyu Tuhan royak lagu mana boleh ulama faham lagu tu? Faham daripada perkataan Tuhan kata, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ayat tu. Allah Ta'ala haram kita itu buat dosa, hak pesen depan orang ke, belakang orang ke. Nah, dan Tuhan tak sewi kita itu zalim ke orang. Jangan zalim. Jangan melampau, jangan takabur, jangan kita itu menyakiti orang. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Jangan kita menyungutu Allah Ta'ala hak Tuhan tak reda, Tuhan tak suruh. Kamar dia dosa hak besar lebih ada syirik. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kita pergi kecek benda hak Tuhan, bak-bak Tuhan sedangkan kita tak tahu. Hak tu hak teruk sekali.
Hak itulah kemocok syaitanir rajim yang nak mengajakkan manusia kepadanya. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang nak mengajakkan kita pada benda hak mungkar, benda hak tak kena, benda tak baik ke apa. Hak akhir sekali nak itu kita kecek Tuhan sedangkan kita tak tahu. Dosa sekali. Asyaddil muharramat. Dosa sekali dosa. Itu tak usah kacau lah lagu ni. Tak usah kacau. Sebab tu apabila kita ngaji manhaj salah ni, ataupun jalan ni ahli sunnah wal jamaah duk tamata saya salah ni, dia tak ada lafaz hak pelik-pelik. Cakap hak pelik-pelik, hak bukan-bukan daripada wahyu, tak dengar mana. Bahkan tak dengar langsung. Dia dengar apa? Dengar Quran, dengar hadis. Hak tu. Sebab apa? Hak tu hak asal. Ni kita duk tukar di antara padi dengan skeh. Hak ni hak bosel. Padi tu pakai skeh ni benda hak lain. Dia tak ada berah dalam tu. Kita duk tukar di antara dua. Ya Allah. Hak ni berat. Tak boleh buat lagu tu zalim kepada diri. Kita nak duduk atas dunia ni tak ada duduk lama pun. Bahkan kalau kita duduk lama-lama, umur panjang-panjang, buat satu puah pula. Gugu mati pergi habis dah. Nampak? Rasa puah pula. Pas nak duduk buat gapo sangat. Di dunia ni tempat nak cari kebenaran dan nak ikut kebenaran dan nak berjaya dengan kebenaran yang kita bawa tadi tu di hari akhirat nanti. Sudah. Hak kita nak dengar, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuk olehmu dalam syurga tu Tuhan sendiri panggil. Ya ibadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuhan panggil, hamba aku masuk dalam syurga aku. Sebab apa boleh masuk syurga? Bima kuntum ta'malun, dengan sebab mu dulu buat amal dah. Pak kita dah nak kaca, nak kerah, nak purak, nak tu, nak ning. Jadi tak berjuruh. Tak boleh. Wak lagu tu zalim kepada diri. Guna akal kita ada. Agama Islam adalah agama yang gunakan akal serta dengan hujah. Bukan gantung di kain putih ke kain hijau, kain biru kena masuk syurga, ya tak ada lah tu. Hak dalam buzah dah. Jadi sami, jadi tok cah. Tak apa kita nak gantung di kain kuning dia masuk syurga sekali. Bukan Islam, bukanlah tu. Al-Islam bukan agama balah tu. Agama Islam, agama guna akal yang bergantung akal tadi tu kepada wahyu Tuhan, teliti naik. Dengan sebab usaha dan amalan boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kekal abadi dalam tu. Tu Islam. Sebab tu ya cidik, sebab tu ya boleh buka negeri, sebab tu ya boleh buka negara, sebab tu ya boleh dakwah orang, sebab tu ya tak katuk agama dia. Orang Yahudi kata agama dia. Orang Buza pakat tubik tak tahu banyak mana dah tiap-tiap hari learning. Sebab apa? Tak makan dengan akal. Orang apabila pada bab menyudahi kita nak sebut kata bab mati sekarang. Orang apabila meninggal dunia pakat kita takziah dia, cara dia, kita taruh tempat yang sesuai dengan dia asal dia kata tanah. Hak ni dak masuk di dalam tepat bakar dengan api. Akal tak makan. Akal ni tak boleh nak mikir. Dalam Islam ni, kehormatan diri manusia hayyan wa mayitan supa. Siapa dia mempatahkan tulang orang mati, maka menepati dia mematahkan tulang orang hidup. Apa nak pergi bakar manusia? Ni makna kata perkara yang Islamiah ya lagu tu. Nampak tu tak? Ya bukan pasal kata turuk dak. Agama Islam bukan agama untuk nenek. Sebab tu hak Nabi mari ni perang dengan hak ni, perang dengan hak pasal kata hak tok nenek ni. Hak pasal mana tok nenek, hak pasal tak kena dengan ajaran, tak kena tu tak apalah. Nabi panggil wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu qalu nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Aku nak turun ni padai-padai dah. Turut Walid Ibnul Mughirah lah, turut Abu Jahal, Abu Lahab nama. Akhir sekali sampai pak saudara Nabi sendiri, aku nak mati di atas millah Abi Abdul Muttalib. Jelah tu.
Ya bukan lagu tu. Ad-dinul Islam bukan lagu tu. Tapi dinul Islam, ya gatuh sungguh pada wahyu. Tapi ya tak deraka kat orang. Ya ingat budi bahasa kebaikan orang. Sebab tarbiyah al-Islamiyah. Man la yashkurun nas, la yashkurullah. Nabi SAW kata gitu. Siapa dia tak pandai nak terima kasih kepada manusia, hak yang baik pada mung, nescaya mung pun tak pandai nak terima kasih pada Tuhan. Maka orang tak syukur terhadap Tuhan, lagu mana? Tuhan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, sebagaimana kita dah dengar sama dah itulah. Tu nak ayat kata tu iaitu din Islam. Habis itu. Memadai dan cukup pi. 3 sebab yang dengan sebab ulama kita tak kaedah kata asma'ullahi ta'ala tauqifiyah tu. Yang kedua al-qaidatu tsalitsah, kaedah yang ketiga. Habislah kaedah yang pertama dan kaedah yang kedua, tengok pula kaedah yang ketiga. Lah mana yang nak kata? Kaedah yang ketiga, dasar asma'illahil husna laisa kamitslihi syai'un. Makna kata tidak ada umpama Allah Ta'ala itu oleh sesuatu. Tak ada perkara apa-apa hak serupa dengan Tuhan. Pada apa? Pada hakikat. Pada panggilan sebut tak ada masalah. Biar boleh kata lagu tu, Tuhan kata sendiri lah Quran. Bukan orang lain kata. Innahu huwas sami'ul basir. Tu Tuhan. Tuhan royak manusia, faja'alnahu sami'an basira. Aku jadikan hamba aku, makhluk aku ni, yakni manusia ni, dengar lagi melihat. Kecik serupa. Tapi adakah dengar Tuhan sama dengan makhluk? La abadan. Tak. Adakah lihat Tuhan serupa dengan lihat makhluk? La abadan. Tak boleh nak berlaku sama sekali. Itu makna kata laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir di sisi ahli sunnati wal jamaah. Di sisi al-Jahmiyah, laisa kamitslihi syai', Tuhan tak boleh ada nama, tak boleh ada sifat, tak boleh ada perbuatan. Zat yang sunyi daripada 3 perkara. Sebab dia kata laisa kamitslihi syai'. Itu satu. Mari di Mu'tazilah, Tuhan ada zat tapi ada nama, tapi tak boleh nak ada sifat dan perbuatan. Kalau ada jadi serupa dengan makhluk. Berhujah dengan laisa kamitslihi syai'. Mari anak tiri Mu'tazilah, ada sifat yang tertentu, ada nama, ada zat, tapi sifat yang tertentu, bukan semua sifat. Kalau semua sifat, Tuhan kata laisa kamitslihi syai', tak boleh nak isbat semua. Ahli sunnati wal jamaah, Tuhan ada zat, ada nama, ada sifat, ada perbuatan, semua hak Tuhan royak dalam Quran, Nabi royak dalam hadis sahih, habis, akal belaka. Mana kata ayat laisa kamitslihi syai', nak tolaknya kata Tuhan ni tak serupa dengan perkara yang makhluk, mana tolak cara faham musyabbihah mujassimah. Wa huwas sami'ul basir, nak tolak faham mu'attilah dan jahmiyah. Waktu baik. Maka kita duduk tengah, duk ayat dah. Kita ni ke ahli sunnati wal jamaah, ya duduk tengah. Fa inna asma'allahi al-husna wa sifatihi al-'ula laisa kamitslihi syai'un min khalqihi. Maka sesungguhnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kemocok keelokan dan sifatnya Allah Taala yang maha tinggi tidak ada seperti nama Tuhan, hakikat nama Tuhan, hakikat sifat Tuhan oleh sesuatu pun daripada makhluk Tuhan, tak ada. Sedap sungguh. Makna kata bahasa kemah. Mengaji gini seolah kata bahasa kemah. Sebab apa? Sebab kita ada dasar. Tempat kita nak gatungnya, apa nama pahamnya kita. Gatung kena. Seolah kata dah hidup lagi gagah kuat. Naik pang kayu, tak ada gapo, gatung. Malaikat, tangan kita tak terasa hak tu lain. Nampak tu tak? Hak ni tak, hak asli. Hak asli. Baik. Fayambagil imanu biha kama ja'at fi syar'i bila takyifin. Dengan molek sini. Hak ni makna kaitan hak ulama salafi salih letak yang tak sama dengan hak lain. Yang tak sama dengan manhaj hak lain. Lah mana? Maka patut kita itu beriman dengan nama Tuhan yang maha elok dan sifat Tuhan yang maha tinggi sebagaimana telah datang ia di dalam syarak.
Tahu medana kata Tuhan nama ni, tahu medana kata Tuhan bersifat. Dengan ini sifat. Kerana ada dalam syarak. Gapo mana syarak? Al-Qur'ani was sunnah. Quran dan hadis. Tapi ia main proses warasatul anbiya. Hak kita duk ngaji ni kata warasatul anbiya ni hak kita duk ngaji ni. Warasah mana kata orang yang wari ilmu hak nabi kepada kita. Kita tak boleh nak lari pada Nabi, tak boleh nak lari. Kita kena mendekati dia. Sebab dia orang lebih ni, kaedah kita nak jadi lebih, kita kena duduk tepi dia baru kita jadi lebih. Kita nak pandai, supaya adik-adik ni, adik-adik pelajar ni, anak-anak murid ni. Makna kata kita nak pandai, kena saing orang ngaji pandai. Saing orang bodoh tak boleh. Bodoh pak kita. Nak hemah tinggi, kena saing orang hemah tinggi. Kita nak mulia, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mulia, nak lagu mana? Mendekati diri kita dengan ilmu Nabi. Mulia. Pas nak tahu lagu mana hak ulama dak wari ni jalan ni. Hak mana lagi? Nampak dah tu? Kaitan mula-mula nak beriman dengan nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan ni gini. Bila takyif, jangan duk bagaimanakan. Bagaimana Tuhan dengar Tuhan dengar lagu mana, Tuhan lihat lagu mana, tak boleh tak boleh buat tanya lagu tu, tak boleh. Nampak tu tak? Tak boleh buat tanya lagu tu tanya buat apa? Tanya jadi buku lagu tu. Kalau orang tanya kata lagu mana kita nak semaya jadi khusyuk, tak apa. Tanya hak tu. Jangan nak tanya hak tu. Hak tu jangan tanya. Sebab tu beriman dengan itu kita beriman dengan nama Tuhan, iaitu bila takyif, dengan ketiadaan bagaimana. Jangan ada kaifah. Tak boleh. Tak boleh. Wala tamsil, dan jangan kita menyerupai. Tamsil ni makna menyerupai. Menyerupai pada hakikat. Ada apa? Pada hakikah. Tu tamsil. Wala tashbih, dan jangan kita menyama. Jangan kita menyerupai dan jangan kita menyamai. Buat sama pun tak boleh. Nampak dah tu? Buat sama pun tak boleh. Tak boleh buat sama. Buat sama ni Tuhan murih. Nabi pun murih. Satu hari orang mai kata depan Nabi, Masya Allah wa syi'ta. Perkara yang dikehendak oleh Allah dan perkara yang dikehendak olehmu ya Rasulullah. Rasulullah dengar kamar ni marah selalu. Engkah lalu. Aja'altani lillahi niddan, dia kata. Mu nak jadi aku ni satu setorah dengan Tuhan. Kau kan? Ya murih. Dia kata, Qul masya Allah thumma masya Muhammadun masalan. Ataupun satu riwayat hadis mari kata qul masya-Allah wahdah. Kata olehmu kata masya-Allah wahdah. Hak tu riwayat. Hak kata Muhammadun tu tak. Itu salah saya. Salah sebut, salah ingat. Waham daripada kita. Masya-Allah wahdah. So. Tak boleh nak buat menyeramai, tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi tahu kata dia tak adalah Nabi. Sebab tu satu hari, nanti hari akhirat esok kita akan tengok Tuhan tanya Nabi Isa alaihissalam. A'anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah? Qala subhanak. Mung dogi royak ke orang kata, mung dan mak mung tu, mung dogi hajar ajaran kata wis sama dengan aku. Isa kata maha suci Allah, aku tak kata lagu tu. Maha suci. Qala subhanak. In qultuhu faqad alimtah. Kalau ku kata mu tahu, aku tak kata lagu tu. Tapi Tuhan nak mengakadkan, nak menzahirkan kata hingga nabi-nabi pun tak say kecil lagu tu. Sebab tu jangan kita mentakyif, membagaimanakan, dan kita menyamai dan kita menyerupai. Tak boleh. Sebut teh tak apa. Sebut teh tak ada gapo. Nampak ada tu tak? Syekh Daud pun kata lagu tu juga dalam kitab-kitab hak kita duk mengaji Melayu tu. Syekh Daud tanding kita lah tu juga. Dia kata mazhab salah boleh kita sebut sebagaimana Tuhan sebut, tak ada gapo.
Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, farahimallahu Syekh Daud, apabila sebut dia, tok nenek kita juga dia tu. Alhamdulillah, Tuhan wi tubik daripada zuriyah baka-baka alim ulama ni, mereka masya-Allah lah. Jadi kita kena buat kerja jadi sungguhlah. Allah Subhanahu wa ta'ala pilih mari dah kah? Cuma kita nak jalan royak dah, iaitu kita nak jalan manhaj salaf as-salih. Lagu mana kita nak bawa tu? Tuhan katakan nak laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ni dalil. Dalil kaedah yang ketiga ni hak ni. Dah mana? Tidak ada perkara seperti Tuhan itu sesuatu pun tak ada. Tak ada perkara hak serupa dengan Tuhan. Laisa kamithlihi. Pada hakikat tu tak ada serupa. Tuhan tak kata laisa kasyabihihi. Beza tu. Kalau Tuhan kata laisa kasyabihihi syai', tak kena sebut sungguh. Sebab tu ulama dia waktu bik kaedah kata man nafa qadral mushtarak faqad attal. Siapa dia dok gi nafi, dok gi tolak qadar yang sama panggil dia sebut di antara khaliq dengan makhluk, maka orang tu sudah menjadikan diri dia mu'attilah. Yang menafikan, yang mengurangkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Wa huwa as-sami'ul basir, sedangkan dia itu sami' lagi basir. Dengar lagi melihat. Dengar lagi melihat. Cukup. Dengar reti tak? Reti. Melihat reti tak? Reti. Tapi reti siapa cara melihat? Tak. Reti siapa cara mendengar? Tak. Jelah. Ya duduk situ. Nampak tu tak? Ni cara kita ni yang kena duduk situ. Barulah kita bersih Tuhan tu kena. Bersih jangan siapa. Tanzih bila ta'til, ithbat bila tamthil. Ithbat bila tamsil, kemudian kita tanzih bila ta'til. Kita isbat bukan siapa kita menyerupai. Kita menyuci bukan siapa kita itu mengurangi. Duduk tengah. Orang suruh koyak kulit, jangan makan isi, mungkin demo. Koyak kulit sudah. Tak pandai, koyak tak pandai, orang lain buat. Itu dia. Tak pandai mula-mula yalah. Suruh kali yang kedua tak pandai juga, tu malah. Nah, yang kena belajar, tak pandai nak belajar lah. Fayambaghi ijra'un nususi ala zahiriha min ghairi inkarin. Ni, yalah. Maka patut, kalau bahasa ulama kita, ya kira kata sayu gia, mana benda hak moleknya lah mana. Yang bagi mana benda hak kena jalan, iaitu kita ijra'un nusus, kita berjalankan nas. Dari yang ada dalam Quran, ada dalam hadis tu, ala zahiriha. Di atas apa? Di atas zahirnya. Apa makna zahir di situ? Yakni di atas maksud hak Tuhan nak, makna hak Tuhan nak, lafaz hak Tuhan nak, tak usah beki gapo. Serta kita reti apa hak Tuhan royak, kemudian kita serahkan hakikat itu kepada Allah, kaifiat itu kepada Allah. Adapun saya nak tambah di sini, adapun riwayat daripada Imam Ahmad ibni Hanbal, tak kala dia wari satu hadis mutawatir, hadis nuzul yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, daripada riwayat Hanbal, anak sepupu Imam Ahmad, anak pak saudara dia, sepupu dia lah Hanbal tu. Tu Hanbal tu dia royak daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad kata kana lazim kita jalan ayat sifat ataupun hadis sifat ini perwaktu Tuhan pun masuklah. Ala zahiriha juga, tapi bila kaifin wala makna. Dengan ketiadaan berbagai mana dan tidak dan tak bermakna gitu, bermakna lagu ni. Maka al-mufawwidah dia gi ambil daripada lafaz hak Imam Ahmad kecek tu, gi sokongkan pendapat dia. Itu tak betul.
Bila kaif di situ, kita reti ada ketiadaan bagaimana. Dan bila makna macam mana. Dengan kita tak reti gapo hak tu raya. La. Imam Ahmad tak ada maksud hak tu. Bahkan apabila kita himpunkan semua riwayat Imam Ahmad tentang masalah hadis tentang masalah ayat sifat dan hadis sifat, didapati Imam Ahmad itu faham makna dan reti. Pahaya kata lagu ni makna lagu mana? Bila makna bukan makna di situ, makna hak lain daripada hak Allah Taala dan Rasul raya. Makna lain tak boleh pakai. Pakai makna hak tu. Makna kata makna hak ditakwilkan oleh Jahmiyah ke Mu'tazilah ke anak tiri dia ke anak pera dia ke anak dia sendiri ke tak kira lah. Itu bukan. Hak tu makna bila makna. Faham tak? Sebab tu aqwalul a'immatis salafis salih, pendapat-pendapat a'immatis salafis salih wajib kita muamalat dia sebagaimana kita muamalat dengan Quran dan dengan hadis. Lah mana? Quran tak nyata sini, kita kena ambil hak lain memang nyata. Hadis tak nyata sini, kena ambil hadis lain memang nyata. Orang panggil kata kembalikan hak mutasyabihatil kalam ila muhkamatil kalam. Itu cara. Kalau tidak, nescaya kita tak sampai pada matlamat. Kita ngaji tak kena. Faham tu nah? Bila makna, ingat molek tu. Ada demo hantar soalan mari kata makna lagu mana bila makna ni? Makna di situ makna yang dikata lain daripada hak Tuhan menunjuk dalam Quran. Imam Ahmad nafi tu baik. Hak tu bukan makna hak ada dalam lafaz tu. Allahu Akbar. Tak bukan lagu tu. Nampak tu tak? Ha ni kita kecek dengan cara sekali lalu. Nak detail bab dia insya-Allah. Bab dia insya-Allah ketah kerja ada. Kita telah buat masa duk luar-luar negara nu lagi, ambil ilmu daripada guru kita. Nah, pelaga riwayat tu riwayat ni itu bab dia. Habis sini kita nak tambah. Kata faham gini, kalau nak faham gini. Nampak tu nah. Sebab sekarang lah ni banyak di negara kita ni dan di negara ikhwah kita Malaysia sendiri pun gapo wari kata mazhab salah ni mazhab mufawwidah. Tak. Mazhab mufawwidah bukan mazhab salaf. Nah, orang panggil mazhab ahli tajhil. Bahkan mazhab muawwilah sendiri pun tolak mazhab mufawwidah. Bagaimana jadi mazhab salah? Ya bukan. Mazhab salah ni uzma, ya besar, ya teguh, ya tetap. Baca kitab daripada kitab-kitab tulisan dan dengar banyak daripada alim ulama tahun lalu. Tahun lalu dah. Nampak tu tak? Tahun lalu kata apa yang dikandakkan oleh alim ulama kita macam mana. Jangan kita keluar tubik daripada tu. Fayambari ijra'un nusus ala zahiriha, di atas zahir dia. Zahir hak mana ni? Zahir hak benar. Zahir yang menunjukkan oleh lafaz di atas makna yang Tuhan itu waktu turun dalam Quran, hak Nabi kecek dalam hadis. Itu mana zahir. Adapun ahlul kalam yang faham zahir ni, zahir makna beri faedah tasbih. Beri faedah sesat, beri faedah kufur. Sebab tu ya tak boleh pakai zahir. Hak tu faham dia salah. Kita wajib kena terketerangan molek ke dia. Ya salah faham. Nak gana siagak ke dia. Ya salah faham. Nampak tu tak? Ya salah faham nak gana. Ya sebab yang ngaji sebelah. Kalau ngaji dua belah ya tahu. Sebab tu kita ni Tuhan wi kemewahan, wi kemudahan, ngaji molek. Nampak tu tak? Takut tok guru kita murih sebab kata kita duk jadi kepala tolong gapo nama, ngaji pesen tak sahayak kau orang pun tak apa. Supaya Salman Al-Farisi tu. Berapa lapis saya nak boleh jumpa dengan Nabi. Masuk hak tu masuk ni, masuk hak tu masuk ni. Dia kata tak boleh pergi, kena pergi jumpa Muhammad pula sah lagi. Jumpa Nabi Muhammad kekal di atas Islam, mati dekat Islam sampai jadi sahabat tinggi. Jelah tu. Kita, otak kita dah ada. Kitab kita boleh baca. Nampak? Kita ni kepala tolong lagi. Berapa nama lagi. Hak tu hewi kemudahan kehebatan kita. Gunalah kat fikiran kita baca tengok. Jangan baca sutir buku. Amba sendiri ni asal ahli kalam juga.
Tapi kita duk mengaji mari madrasah kita ngaji jamiah luar negara Pak ahli kalam juga, tapi kita duk mengaji mari tengok mazhab salah betul. Kita pergi atur. Apa? Ya duk situ, ya tak kira nak mengaji mana pun. Ya duk dikata kita ni nak guna akal fikiran kita macam mana. Ala zahiriha, di atas zahir. Min ghairi inkarin, dengan ketiada ingkar. Alhamdulillah puak kita tak ada pihak ingkar. Hak ni selamat molek. Tak ada pihak ingkar. Tak kira hak khalah ke salah ke, tak kira. Tak ada pihak ingkar ya Quran. Tak ada pihak ingkar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni kelebihan tu hawi pada orang kita. Alhamdulillah. Wala ta'wil. Hak ni dekat pukat so. Nah, orang kamar dia ni ta'wil. Orang dulu tak ada ta'wil. Nampak tu tak? Maka setengah kata salah ta'wil tafsili. Salah ta'wil ijmali, khalah ta'wil tafsili. Ada. Ini orang panggil kaedah ikhtira'. Kaedah yang rangka marilah agama. Untuk nak bantukan salah aslam, khalah a'lam wa ahkam. Itu betul. Salah ya ithbat, bukan ta'wil. Ia tak namakan dalam masalah ayat sifat di sisi orang ulama salaf menamakan ta'wil ijmali. Tak ada lah tu. Ada ithbatus sifat. Isbat sifat. Dia panggil isbat. Ta'wil ni ia gulawai bagi isbat. Isbat ni mana percaya sebagaimana hak tu herayat. Ta'wil ni mana kata kita halih sikit daripada hak tu herayat, kita percaya gini. Tak percaya hak supaya tu herayat betul-betul gitu. Tapi tak sampai ke jatuh agama buat lagu tu pun, tapi ya cacat lah. Nampak? Ya cacat lah. Sebab apa? Sebab kita pergi halih batu cenduk tadi tu, batu kerai tadi itu dengan tidak ada izin ni daripada syarak. Sebab tu mereka hak ta'wil sendiri ya tak jazam. Ya nak jazam tak boleh sebab ya sendiri pun tahu kata aku kata mari ni, aku kata dengan zon. Bukan kata dengan yakin. Itu tak? Tu. Wal imani biha. Dan beriman dengannya. Beriman dengan nusus. Nas daripada Quran dan hadis tu. Kama aradallahu azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala kehendak dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehendak. Supaya tahu main lagu mana kata Tuhan kehendak dan Rasul kehendak? Kerana Tuhan tak ada mari duk beki gapo, mari duk nasih ke mansuh ke, mari duk menyata ke, mari duk royak. Tak ada. Nabi pun tak ada royak. Maka sekekal duk atas tu. Agama kita ni, agama telah khitam. Apa makna khitam? Telah tutup kan. Tutup kesempurnaan, tutup kemuliaan, tutup mari dah. Tak ada kena duk buka baru. Lepas daripada ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ni tak boleh siapa dia mai buka. Tutup dah gitu. Sebab ia sempurna mari dah. Nampak tu tak? Ada apa kalau ayat Tuhan royak tak Tuhan tak ada kehendak gini. Tuhan royak kata dia tak kehendak. Nabi mai menyata tak Tuhan tak ada kehendak gini. Okey. Hadis pun baik, Quran pun baik. Saya nak buat satu misal. Misal banyak kali dah, akan tetapi tak apalah kita nak royak pula. Nampak. Tuhan kata allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ayat tu apabila turun, sahabat tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Sebab apa? Kerana mereka itu faham dengan cara logik akal yang sempurna dengan siyak lurah Arabiyah. Kata isim nakirah jatuh lepas daripada nafi, halaman nafi, beri faedah umum. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Kalimah zulmin tu nakirah kata. Lalu sahabat kata piya kata tak biasa menzalim kepada diri. Mana zalim pada diri, mana salah pada hak Tuhan. Piya kata tak biasa salah. Tanya orang tu pergi tu, tanya orang ni pergi ni. Pakak seolah kata pucat habis. Seolah kata nak makan tak boleh, nak minum tak boleh, nak tidur tak boleh. Nabi tak tahu lagi. Lalu kodok kesok khabar tadi perasaan tu mari pada Sayyidina Ali dulu mula-mula. Ali tak aku pergi tu juga.
Mari kita pergi jumpa Usman. Usman, pergi gitu juga. Mari Sayyidina Umar, aku begitu juga. Mari akhir sekali pergi di Abu Bakar. Aku pergi ni juga. Umar kata, Abu Bakar, boleh dah hari ni. Kita pergi Mah Rasul. Lagu mana ayat ni? Pergi dapat Nabi. Terusnya, tak kecek ke apa. Sebab adat orang pergi ziarah orang ni, dia tak kecek malaikat tua tak. Mari dah jak apa. Tu adat dalam Islam. Hadis Nabi itu sabit tu daripada hadis Nabi. Ni kita kau tak ada tua nak kecek. Hanya tak tahulah. Itu adat. Kena tengok situ. Bukan bab dia sini. Lalu Rasulullah kata, apa hajat mari ni? Nampak muka mu ni, demam ke macam mana? Tak ada demam ya Rasulullah. Pahakana tak ada senyum-senyum lah sikit habuk ni, kakuk mana ni? Ayat tu Nabi baca, itu Rasulullah baca ayat malam tu. Ayat mana? Ayat allazina amanu wa lam yalbisu iman. Derah sikit Umar. Sebab Umar tahu kata la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dia tak akak sahabat. Dia baca kakak. Derah ke Umar tak bunyi ni ayat tu Rasulullah. Ayat tu. Pahala mana? Kok mana? Dia jadi usaha mana? Salah bahasa kampung kita gitu kan. Rasulullah dia kata, apa biar hati tak biasa salah, tak biasa zalim ke diri. Kok mana ya Rasulullah ayat ni, kok mana ni? Kita nak boleh masuk syurga dah ya Allah. Itu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, mungkin pehel lagu tu. Pehel kata, zalim di situ makna zalim kecil. Salah dengan Tuhan hak boleh kita, itulah ada pehel-pehel tu lah ni. Nabi kata, laisa hakata. Bukan lagu tu ya Umar, wala Ababak. Bukan lagu tu. Alam tasma' qaul Allah Ta'ala li Luqmanil Hakim, inna syirka la zulmun azim. Ayat tu bi zulmin ay bi syirkin. Tengok. Nabi tafsir lalu lah. Dia tak tinggal kita mai duk ayat ni maksud lagu ni. Taklah tu. Sebab tu ulama kita kata kama aradallahu azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Allah. Tak ada payah kali nak beriman dengan cara hak salah ni, tak ada payah. Nampak tu tak? Tak ada payah. Bahkan jadi mudah pula bagi kita. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Cara beriman salah lah ni. Pakat baca belaka tapi pakat surah masing-masing. Hak Mu'tazilah pun surah biasa Mu'tazilah. Hak anak-anak dia pun surah biasa anak-anak dia. Hak sunnah pun surah biasa sunnah. Pahala mana hak sungguh tengok gini. Imam Syafi'i kata, amantu billahi. Aku beriman dengan Allah. Wa bima ja'a anillah. Dan dengan perkara, makna nas yang datang daripada Allah Ta'ala. Yang datang daripada Tuhan. Hak mana? Hak daripada dalam Quran tu. Kemudian, hak istimewa, ala muradillah. Di atas kehendak Tuhan. Tahu mai lagu mana kata Tuhan kehendak Kerana Tuhan tak ada royak Nabi kepada Nabi dia kata, ni ayat ni makna gini, ni maksud ni gini. Tak ada. Nabi baca gitu, Nabi lepas duk gitu. Tetap duk situ. Jangan duk ubah, tak boleh. Ubah tak selamatlah kita. Jangan ubah lah, tak boleh nak ubah. Ala muradillah, di atas maksud Tuhan. Baca Quran gitu. Jangan kita lagi kata lain daripada hak Tuhan kata. Jangan. Wa amantu bi Rasulillah, dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima jaa an Rasulillah, dan dengan apa yang bawa datang oleh Rasulullah. Agama wahyu juga. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tu. Ada hak lain. Wa bima jaa an Rasulillah, ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An li ma'khudh pakai situ. Kemudian aman tadi itu dengan apa? Ala muradillah. Beriman di atas kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kehendak lagu mana? Gitu-gitu. Rasulullah kecek lagu mana? Gitu-gitu. Sebab apa? Sebab Rasulullah pun lah tu juga. Apabila ia tak kehendak, ia menyatah lalu dah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
Sahabat dengar ayat tu daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia makan sahur. Makan dia wari benih dua. Benih putih, benih hitam. Tak dapat dia. Dia duk makan. Bila nak nampak benih putih ni dia kata. Naik matahari barulah nak nampak benih tu sebab dia tak ada pelita lampu gelap gitu kan. Pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, aku semalam makan kenyang molek. Kan baru nampak benih putih dia kata. Rasulullah buat gitu sungguh. Mumpah kok mana? Apa pada ayah Rasulullah baca tu? Ada aku tak ada maksud aku tu. Maksudnya pajak sadiq. Gitu ya Rasulullah. Pas aku nak buat lagu mana? Tak apa, kamu tak tahu. Tu nak ayat tu Nabi tafsir hak dia yang nak. Supaya Nabi kalimah muflis. Nabi tafsir juga. Nabi tanya sahabat kata, atadruna mal muflis? Mu tahu ke tak muflis ni gapo? Hei sahabatku. Sahabat pun tak ada gapo. Muflis man la dirham wala mata'. Orang tak ada duit, orang tak ada harta tu muflis. Sahabat royak pada Nabi. Nabi kata aku tak ada khandah tu. Al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin katsirah. Nabi kata. Orang muflis, orang benggerak, orang lom lalai kalau bahasa Sia agak, orang yang datang kepada hari kiamat bawa pahala banyak. Tapi makan benda haram, makan harta orang, kata orang, berdarah ke orang, kata ke orang, mengupak ke orang, maka dia ambilkan pahala dia, ambil pahala. Hingga habis pahala, maka Tuhan suruh malaikat itu lota dia masuk dalam api neraka. Hak tu makna muflis. Nabi tafsir. Nak kata, Nabi tak ada kandak lagu ni. Tak, sahabat tu Imam Syafi'i kata, wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Di atas maksud hak Nabi alaihi salatu wassalam. Tak boleh, badan tak boleh. Lepas tu sedap lagi ni. Tak ada gapo dah lah. Nampak tu tak? Beriman sebagaimana hak Rasulullah bagi, sudah. Hak Rasulullah tafsir tak aku tak ada kandak gini. Apa tu waktu? Ni dok wari hadis kata apa nama Allah Taala dahaga, Allah Taala lapar, Allah Ta'ala sakit. Semua Allah Ta'ala sendiri royak dalam hadis kursi. Nyata kata, mu tak tahu kata orang tu lapar, mu tak ada wi makan ni. Mu orang tu dahaga, mu tak wi minum ni. Orang tu sakit, mu tak gizi roh. Ya nyata siap ada 2 hari apa. Itu panggil kata berhujah dengan syubuhatid dalil. Tu salah dalam masalah. 2 hari nasullaha fanasiyahum. Kalau terlupa tu kalau apa nama kalau tu sebab mereka Allah Taala terlupa sebab mereka itu terlupa Tuhan. Kalau nak pakai sebagai Tuhan royak sungguh. Siap dia kata. Kena isbat Tuhan terlupa tapi tak serupa dengan manusia terlupa. Ya tak ada nak situ, ya tak nak nung. Ayat hal lain ya tak nak. Nampak tu tak? Nak Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nak yang zilu rabbuna. Nak yadullahi fawqa aydihim, yang nak hak lain. Kita ada nak situ. Maka kita jawab kata, nasia di situ tu makna kata wak terlupa bukan terlupa. Wak terlupa dengan lupa serupa ke tak? Kalau wak terlupa tak semaya. Kena seksa. Tapi kalau terlupa tak semaya, kena seksa tak? Tak. Lepas tu ingat hak qada. Nampak tak tu? Nak ayat kata Tuhan nak balas kepada orang yang terlupa. Sebab apa? Sebab kata kalau orang terlupa, Tuhan tak ambil salah. Tuhan janji dah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tuhan tak ambil salah orang terlupa. Tiba-tiba Tuhan kata, aku nak ambil salah pula orang terlupa. Kok mana pula? Tak bagaimana lah tu. Sebab tu cara kita nak faham dalam masalah Quran. Ayat Quran ni pasti kena faham mengikut maksud hak Tuhan nak, hak Rasulullah nak, ya gitu. Kalau tidak, silap kacing kita. Lepas tu tak usah duk harap nah. Jangan duk harap kau orang nah masalah ni nah. Ni duk harap kau demo tu, harap kau demo ni. Terkadang kita pergi dulu. Orang hak kita harap tak nak mati lagi. Sudah.
Jangan harap ke orang masalah ni. Kena cari ilmu, jagakan diri tu dulu. Jangan dok gaduh nak harap ke orang. La ilaha illallah, kita kata, kita pergi ke Mekah, dah harap duit dah kacau orang, sedap tak? Tak sedap. Adik-adik belajar, budak-budak, anak-anak murid ni hak belajar. Masuk nak demo baca, kita usah baca, nanti harap nak tengok. Ya tak sedap. Salah. Fahamlah. Ya kita kena buat diri kita, kena mengaji, kena usaha, kena cari, kena tanya, kena faham. Ya gitu. Tiap-tiap orang mas'uliyah bagi diri. Mas'uliyah mana kata tanggungjawab diri kita tu. Alaikum anfusakum. Diri kita di atas diri kita kena jaga. Faham tu? Tu dia. Fa subhanallah. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan lah. Kaifa yushbihul mamluku malikahu. Bagaimana nak serupa perkara yang kena hamba dengan Tuhan yang memilikkan hamba. Mamluk mana? Hamba. Dengan Tuhan yang memilikkan hamba. Nak serupalah mana? Tak serupa. Wal marzuqu raziqahu. Benda hak makhluk hak kena rezeki. Nak pergi serupa dengan Tuhan yang membagikan rezeki. Tak serupa. Wal makhluqu khaliqahu. Dan makhluk yang kena jadi nak pergi serupa dengan Tuhan yang menjadi. Ya tak serupa. Lalah mana pun tak serupa. Tak usah nak kata gana. Ya tak boleh nak kata serupa sama sekali. Nampak tu tak? Ya tak boleh nak kata serupa sama sekali. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah firman. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Adakah serupa Tuhan yang menjadi dengan Tuhan dengan perkara hak tak ada jadi gapo? Hak yang menjadikan dengan hak tak jadi gapo ni serupa? Afala tadhakkarun, tak mikir ke? Tak ambil pengajaran ke? Kalah mana? Tengok nanti. Ya tak boleh nak serupa. Hak ni Allah Ta'ala yang menjadikan daripada tak ada kepada ada. Nak pergi serupa benda hak yang menjadi. Tak boleh nak serupa. Kalau serupa gak, kita kata mak pak dengan anak ni sama ya. Sama wajib. Kita kena taat. Mak pak pun kena taat kepada anak. Anak pun kena taat. Serupa ya. Tak kecil lah tu. Guru dengan anak murid serupa ya. Setarah ya. Tak boleh kecil lah tu. Apa dah tu? Pas bagaimana Allah dengan makhluk? Tak serupa. Khalik dengan makhluk tak sama. Badai dah tu. Ayat Quran mari banyak dah tu. Apa tu? Kemudian jadi lah dia berapa kaedah semua ni kaedah. Kita pergi malam ni kaedah yang kedua, kaedah yang ketiga. Tak apa dah. Buku berapa dah ni? 10 dah. Ada dah. Tak apalah. Tak ni tak apalah, ada kita nanti itu semula pula insya-Allah taala. Kaedah yang keempat, al-asmaul husna laysat a'laman faqat walakinnaha tahmilu sifati wa ma'ani. Nanti kita masuk kaedah yang keempat pada perjumpaan kita yang lagi akan datang lah insya-Allah taala. Pada akhir ni marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan itu menjadikan ilmu pengetahuan yang kita belajar ini masuk di dalam hati kita, pahaman kita, dan boleh kita beramal dengan ilmu yang kita belajar supaya jadi bekalan kita hidup di dalam dunia sementara ini nak pergi menuju jumpa dengan Tuhan. Dan jangan juga kita terlupalah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan angkat bala petaka virus bala corona ni tu baik daripada negara kita, umat kita dengan cara cepat mungkin. Sama-sama kita sebarlah pengajian kita kepada umat Islam dan marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantukan pengajian majlis kita ini dengan doa hak mula-mula sekali dan tenaga dan harta benda supaya kita dapat berjaya di dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Wassallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.